Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad pada muka surat 117, kitab terjemahan jilid yang ke-6. Faslun, wa qadha sallallahu alaihi wasallam bi anna idna al-bikri as-sumatu, maksudnya izin perawan adalah diam dan izin janda adalah berbicara. Ini maknanya dalam hak perkahwinan lah, kan? Wali dia nak kahwinkan anak dara dia ataupun dia nak kahwinkan janda yang di bawah seliaan dia, di bawah jagaan dia, kan? Di sini Nabi kata izin perawan adalah diam dan izin janda adalah berbicara. Beliau SAW menetapkan bahawa izin perawan adalah diam dan izin janda adalah berbicara apabila perawan memberikan izin. Perawan ni anak dara lah yang belum pernah berkahwin, kan? Jadi memberikan izin dengan berbicara, maka ini lebih tegas. Biasanya kalau dia diam tu maknanya tu kira dah izin dia, tapi bila dia cakap maka itu lebih tegas lah. Namun Ibn Hazm rahimahullah berkata tidak sah dinikahkan kecuali dia diam. Ini pandangan sesuai dengan mazhab beliau yang tekstual, mazhab zahiri lah. Jadi ini yang tak muktabar lah. Ini pendapat dia yang tak muktabar, yang tak boleh dia ambil kira lah. Ni, okey. Maknanya Ibn Hazm dia pegang zahir hadis, maknanya kalau dia cakap tak boleh kahwin. Dia kalau diam baru boleh dikahwinkan dia. Kan? Gitu. Baik. Kemudian faslun, ya, boleh menikahkan wanita yatim sebelum baligh, kan? Ini berlakulah Nabi SAW kalau Nabi kahwin dengan Aisyah. Aisyah tidak yatim, tapi maknanya dia belum baligh radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menetapkan bahawa wanita yatim dimintai izin untuk menikahkan dirinya, ya? Anak yatim lah. Anak yatim ni yang belum baligh lah. Kalau dah baligh dia tak panggil anak yatim lah. Jadi sedangkan seseorang tidak dianggap sebagai yatim apabila sudah baligh. Sudah baligh tak jadi yatim dah, kan? Maka ini menunjukkan bolehnya menikahi anak yatim sebelum mereka baligh. Ni wali dia boleh kahwinkan dia. Ini adalah mazhab Aisyah radhiyallahu anha. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah pendapat Ahmad, Abu Hanifah dan selain daripada keduanya. Jadi begitu, ya. Jadi kalau orang nak kahwin dengan anak yatim boleh lah. Anak yatim ni belum baligh lah. Kalau dah baligh tak panggil anak yatim lah. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 127, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wama yutla 'alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhun. Mana dia? Dan mereka minta fatwa kepadamu, kan, tentang wahai Rasulullah, tentang para wanita. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin mengahwini mereka, ya. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka
dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran, juga memfatwakan tentang para wanita anak yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia adalah wanita yatim yang tinggal di dalam asuhan walinya. Maksud dalam ayat tadi lah, sebagai menafsirkan bagi ayat tadi. Lalu walinya ingin menikahinya. Maksud menikahkan dia lah, bukan wali yang nikahkan dia. Wali tu nak nikahkan dia dengan orang lain lah, bukan wali menikahkan dia. Dan mereka tidak berbuat adil kepadanya dalam masalah mahar. Maka mereka ini, yakni para wali, dilarang untuk menikahkan wanita yatim itu kecuali kalau mereka berbuat adil kepada mereka dalam masalah mahar, ini mas kahwin mereka lah. Gitu. Dalam kitab-kitab As-Sunan yang 4, ya, dinukilkan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau yang 4 tu ada kita di sini, Abu Dawud, Tirmizi, ya, kemudian sebut Abu Dawud, Tirmizi, Bukhari dan Muslim. Okey, dia kata al-yatimatu tusta'maru fi nafsiha. Al-yatimah, yakni anak yatim lah, wanita anak yatim, dimintai izin untuk menikahkannya. Fa in samatat fa huwa idnuha. Kalau dia diam, maka itulah izinnya. Wa in abad fala jawaza 'alaiha. Maka kalau dia tidak mau, maka tidak boleh menikahkannya. Diminta izin kepada dia. Kan kalau dia diam tu kira dia setujulah. Kan kalau dia tak mau, dia beritahu dia tak nak, dia tak mau. Gitu dia. Kemudian fasal hukum beliau SAW tentang pernikahan tanpa wali. Ini berlaku di kalangan orang-orang jahil kan. Biasa ada orang Indonesia tanya saya, macam mana ustaz kalau kahwin? Malam tadi dia tanya, malam tadi macam mana kalau kahwin tak ada wali? Kahwin tak ada wali mana boleh, tak sah. Nabi SAW kata la nikah illa bi waliyin, tak boleh kahwin melainkan dengan wali. Jadi orang ni jahil kan. Ada pula satu tu, dia kata, Pak Ustaz, dia kata isteri baru sampai ke Malaysia, suami balik ke Indonesia, selisih di jalanan, di perjalanan selisih. Jadi isterinya sampai di Malaysia kahwin lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejahilan sampai tahap yang macam tu kan. Jadi mana itu bukan kahwin, itu berzina. Ini dia. Baik. Jadi pada hukumnya sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan bila wali. Dalam kitab As-Sunan, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, kan? Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, yani Nabi SAW bersabda, ayyu mamra'atin nakahat nafsaha, kata Nabi SAW, mana-mana wanita yang mengahwinkan diri dia sendiri bi ghairi idzni waliha, tanpa izin walinya, fa nikahuha batilun, maka nikahnya batil, tak sah. Nabi kata lagi, fa nikahuha batilun, maka nikah dia tak sah. Fa nikahuha batilun, maka nikahnya tak sah. Fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha. Ya? Kalau dia dah maknanya bersama dengan wanita tadi, ada bersama dengan wanita tadi, maka dia kena bayar mahar dia. Dengan sebab apa nama dia bersama dengan wanita tadi. Fa in istajaru fa sultan, kalau mereka berbalah. Wali maknanya dia terenggan mengahwinkan wanita itu, maka mereka angkat kes itu ke mahkamah, maka hakim itu yang akan menjadi wali bagi wanita itu, dia akan kahwinkan wanita tersebutlah. Fa sultan waliyun man la waliya lahu, maka sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak ada
wali baginya. Wali hakim dia panggil kan. Tentunya anak yatim dah, siapa pun tak ada wali dia, maka wali hakim lah. Dalam Sunan Al-Arba'ah dan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, daripada Nabi SAW, la nikah illa waliyin, tidak sah nikah melainkan dengan berwali. Wa fiha, dan dalamnya daripada hadis itu, la tuzawwijul mar'atu, wanita itu tidak boleh mengahwinkan al-mar'ata, akan wanita lain. Seorang wanita nak jadi wali pada wanita untuk sebagai perkahwinan tak boleh. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, begitu juga seorang wanita tak boleh nak kahwinkan diri dia sendiri. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha, kerana wanita penzina dialah yang sendiri yang kahwinkan diri dia. Wanita penzina, ya, macam nikah mut'ah yang dilakukan oleh Syiah tu kan. Jadi itu adalah perzinaan. Mereka berzina lah. Itu cerita dah. Kemudian faslun, apabila seorang perempuan dinikahkan oleh dua wali kepada dua lelaki berbeza, macam mana pula hukum ni? Baik. Beliau adalah memutuskan, jika seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia menjadi milik laki-laki yang dinikahkan oleh wali yang pertama menikahkannya. Itu dia hukum dia, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Begitu pula beliau memutuskan, jika seseorang menjual barang kepada dua orang, maka orang itu menjadi milik orang, maka barang itu menjadi milik orang yang pertama kali dijualkan barang itu kepadanya. Ini berlaku kes pada sahabat kita. Ada seorang dijual tanah dekat dia, satu lot 20,000. Lepas tu dia pergi jual pula dekat orang lain 20,000, dua kali jual. Jahat. Jadi tanah ni milik siapa? Milik yang pertama itu, milik orang yang pertama. Itu dia. Kemudian faslun, keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang nikah yang tidak menyebut jumlah mahar. Maksudnya serah macam tu maksudnya tafwid. Tafwid ni dia serah pada orang yang, pada pihak lelaki-lelaki, aku suka nak bagi gitu. Baik, kita lihat sini apa dia kata. Dinukil melalui jalur sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita dan dia belum menetapkan mahar kepadanya, dan dia juga belum memasuki wanita itu, lalu lelaki itu meninggal. Mana dia belum bersama dengan wanita tadi lah. Jadi bagaimana keputusan dia? Seorang lelaki dia kahwin dengan seorang wanita, tapi dia tak tetapkan lagi mas kahwin dia, dan dia juga belum bersama dengan wanita itu, lalu lelaki itu meninggal. Maka beliau menetapkan, jadi Nabi SAW menetapkan bahawa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang biasa didapatkan oleh wanita sepertinya. Contohnya kakak dia ke, yang dah kahwin, berapa mas dia, mak dia ke, kan? Itu tengok mas mahrul misil lah dia panggil. Mahrul misil, mahar yang serupa tadi, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dia juga berhak menerima warisan dari suaminya. Pusaka dia dapat, walaupun suami dia tak sempat bersama dengan dia. Dan wajib atasnya masa iddah menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ni, cuba kita lihat footnote bawah tu, yang panjang, agak panjang footnote dia. Kita lihat bawah, dua footnote yang nombor 203 tu kat bawah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dia ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan. Lelaki itu belum menetapkan mahar kepada si perempuan,
dan dia juga belum masuk ke tempat si perempuan, yang ni belum bersama si perempuan tadi. Lalu si lelaki meninggal, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, perempuan itu berhak menerima mahar seperti yang diterima oleh perempuan-perempuan sepadan dengannya, tanpa ditambah dan tidak pula dikurangi. Dan dia wajib iddah, serta dia berhak menerima warisan. Maka Ma'qil bin Sinan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pada kes Barwa binti Washiq, persis, yang sama seperti apa yang kamu putuskan. Yang kamu ni Abdullah bin Mas'ud lah. Maka Ibnu Mas'ud bergembira kerananya sanadnya sahih, yang dinyatakan sahih oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban serta Al-Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi. Al-Hakim setelah hadis ini meriwayatkan daripada hadis Harmalah bin Yahya bahawa dia berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, kalau hadis Barwa bintu Washiq sahih, maka aku berpendapat seperti kandungannya. Al-Hakim berkata, aku mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Yaqub Al-Hafiz, dan dia adalah guru Al-Hakim, berkata, seandainya aku berjumpa dengan Asy-Syafi'i, nescaya aku akan berdiri di hadapan para pembesar murid-muridnya seraya berkata, hadis ini sahih. Maka berpendapatlah bagaimana kandungannya. Al-Khattabi berkata, dalam hadis ini terdapat fikih tentangnya boleh berijtihad pada hukum-hukum kejadian kontemporer, kejadian-kejadian semasa, dalam masalah yang tidak ditemukan adanya nas, meski ada kemungkinan terdapat nas dan ketentuan syarak, sebagaimana telah dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita lihat pula muka surat sebelah tu, 121. Dalam Sunan Abu Dawud, tak suruh yang kata suara kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya kurang jelas ke? Ini kena tanya Puan Fatina. Biasa suara saya okey je. Yang lain dah komen suara okey kot ya, InsyaAllah. Sebab saya tak pakai mic apa, tapi rasa suara saya sampai kot. Ataupun saya dekatkan lagi komputer ini, dekatkan ke saya, suara mungkin lebih jelas sikit kot. Okey. Suara perlahan sangat, saya kena kuat lagi ke? Suara jelas tapi perlahan. Mungkin saya cakap perlahan kot, sebab suara saya ni tak berapa sihat lagi. Dah 2 minggu dia jadi serak, kan tak berapa nak keluar suara. Jadi saya cuba tekankan volume dia, saya kuatkan sikit insya-Allah. Okey, jazakumullah khair. Okey, saya kuatkan lagi suara insya-Allah. Okey, dalam Sunan Abi Dawud disebutkan, okey jelas, beliau ataupun suara di sini. Masya-Allah. Speaker dia saya slow. Okey. Dah jelas dah, kuat dah. Harap jelas tu ya, kuat. Dah kuat suara belum? Tolong respon. Kak Suraya. Respon. Jelas, kuat. Masih perlahan. Okey. Tak ada respon ya. Mic saya yang perlahan ke? Okey dah. Okey dah, sama saja kita. Macam mana? Dekat speaker ni dah okey. Saya tak ada mic yang boleh guna tu. Kalau ada mic yang boleh guna di kan, yang boleh kita guna tu, dulu ada tapi sekarang dah rosak. Okey. Okey jelas. Okey, kalau suara kita dah jelas. Okey, saya kuatkan lagi suara saya. Okey. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki, apakah kamu redha kalau aku menikahkan kamu dengan si fulana?
Lelaki itu menjawab, ya. Beliau juga berkata kepada si wanita, apakah kamu redha kalau aku nikahkan kamu dengan si fulan? Dia menjawab, ya. Maka beliau pun menikahkan keduanya. Kemudian sang laki-laki masuk ke tempat si wanita, yang ini belum dukhul lah, belum bersama dengan isteri dia, sementara dia belum menetapkan mahar kepadanya dan belum memberikan apa pun kepadanya. Ketika laki-laki itu akan meninggal, dia memberikan ganti mahar kepada isterinya berupa harta bahagiannya di Khaybar. Okey. Baik. Keputusan-keputusan ini berisi keterangan tentang bolehnya menikah tanpa menyebutkan mahar saat akad nikah. Kan. Aku terima nikahnya. Aku terima. Dah sah dah. Kan? Dia kata aku terima tanpa dia sebut. Kan? Nama ke, mas kahwin ke, dengan sekian-sekian banyak. Dah sah nikah dia. Berdasarkan ni lah. Kan? Boleh masuk ke tempat isteri sebelum menyebutkan mahar. Mana boleh? Dia bersama isteri dia sebelum bayar mahar tadi. Ditetapkan mahar seperti yang biasa diterima oleh wanita sepadan jika suami meninggal, walaupun dia belum bercampur dengan isterinya. Itu dia. Wajibnya iddah wafat bagi seorang wanita ketika suaminya meninggal, walaupun dia belum bercampur dengannya. Inilah yang dipegang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, para fuqaha negeri Iraq dan ulama ahli hadis. Walaupun maknanya dia belum sempat bersama isteri dia, maka isteri dia wajib beriddah 4 bulan 10 hari. Ini dia. Okey, harap-harap suara saya jelas kan? Insya-Allah. Semua boleh dengar? Okey. Bismillah. Di antara mereka adalah Ahmad dan Asy-Syafi'i pada salah satu di antara dua pendapatnya. Dia ada dua pendapat dalam perkara ini, Imam Syafi'i. Sedangkan Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Sahih radhiyallahu anhuma berkata, dia tidak berhak mendapatkan mahar kalau belum dukhul. Ini pendapat Ali pula. Ini adalah pendapat para ulama Madinah. Malik dan Asy-Syafi'i adalah pendapat beliau yang lain. Ada pendapat beliau yang lain. Okey, Jadi Syafi'i ada dua pendapat lah sini. Di sini ada keterangan bolehnya seseorang menjadi wali bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, seperti seorang wakil bagi kedua belah pihak, atau wali bagi keduanya, atau wali yang dijadikan wakil oleh suami, atau suami dijadikan wakil oleh wali. Maksud dia macam mana? Okey. Maksud dia di sini contoh. Contoh dia, cukup dengan dia mengatakan aku menikahkan si fulan dengan si fulana. Kan? Sebatas itu saja, atau mengatakan aku menikahi si fulana. Kalau dia adalah calon suaminya, dia adalah yang nampak daripada mazhab Ahmad. Lalu dinukil juga darinya riwayat kedua, iaitu tidak diperbolehkan kecuali bagi wali yang memaksa menikahkan orang dalam perwaliannya. Misalnya seorang yang menikahkan wanita hamba, budak hamba, budak ni hamba lah, miliknya, atau anak perempuan yang dia paksa dengan budak laki-lakinya yang juga dipaksa. Penetapan dalil dari riwayat ini adalah kerana keredaan kedua belah pihak tidak diperhitungkan. Ini dia. Okey, kalau dalam bahasa Arab dia kata apa sini? وتضمنت جواز تولي الرجل طرفي العقد. Merangkumi harusnya seorang lelaki dia mengambil
tindakan menjadi wali dalam dua sudut akad. Sudut akad maksudnya dia wakil kepada wali itu, dan dia mewakilkan pada orang untuk jadi mewakilkan pada orang untuk menerima nikah dia tadi. Nikah dia panggil apa? Nikah wakil kan? Nikah wakil. Contohnya dia kat luar negara, dia wakilkan ayah dia untuk terima nikah dia daripada isteri dia. Itu. Kemudian dalam mazhab beliau, ini mazhab Imam Ahmad, dia kata ada pendapat ketiga, hal itu diperbolehkan. Ini masalah fiqh ni kan. Masalah fiqh ni ijtihad para ulama, berlaku pertelingkahan atau berlaku perselisihan lah dalam bab fiqh ni. Jadi kan dia nak kena betul-betul lah tengok. Sebab ialah perkara khilaf kan, ijtihad masing-masing. Jadi kita sebagai orang yang lemah ni, kita boleh lah bertaklid kepada mana-mana pendapat ulama yang kita cenderung kepadanya. Contoh dalam mazhab Syafi'i, silakanlah. Jadi ada pendapat ketiga dalam mazhab Ahmad. Dia kata hal itu diperbolehkan bagi calon suami sahaja, kerana tidak sah bagi seseorang menjadi wali bagi kedua belah pihak. Maksudnya nak jadi wali untuk nikahkan diri dia, dan sebagai wakil bagi wali tu untuk nikahkan diri dia sendiri. Sebab wali kata, okey aku wakilkan kau lah, kau nikahkan diri kau sendirilah. Kayak gitu. Ataupun dia wakilkan kepada orang untuk terima nikah dia. Itu maksud dia. Jadi sini dia kata apa? Pendapat yang ketiga dalam mazhab Ahmad, tidak sah bagi seorang menjadi wali bagi kedua belah pihak, kerana hukum-hukum yang berkaitan dengan kedua pihak itu saling bertentangan dalam masalah ini. Ini dia. Baik, sebenarnya fasal hukum beliau SAW terhadap seorang yang menikahi seorang wanita, kemudian dia tahu wanita itu hamil. Kan? Dia buat macam mana? Dia kalau tidak perempuan itu mengandung. Dalam keadaan perempuan itu mengandung, itulah mengandung daripada perzinaan lah. Dalam kitab-kitab As-Sunan dan Al-Musannaf daripada Sa'id bin Al-Musayyab dari Basrah bin Aksam, dia berkata, aku dulu menikahi seorang wanita perawan. Dalam pingitannya dia yang belum dikahwini lah. Lalu aku masuk ke tempatnya, dia masuk nak bersama dengan isteri dia, tetapi ternyata dia sedang hamil. Budak tu hamil, berzina lah. Maka Nabi SAW bersabda, dia berhak menerima mahar, kerana engkau telah menghalalkan kemaluannya, dan anak yang dia kandung itu adalah hamba-Mu. Jika dia sudah melahirkan, maka cambuklah dia, sebatlah dia. Lalu beliau memisahkan keduanya, antara perempuan dan laki-laki tadi lah. Okey, apa darjat hadis ni? Kita tengok bawah tu. Hadis riwayat Abu Daud dan Abdul Razak. Penulis rahimahullah berkata dalam Tahdzibus Sunan, yakni kata Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Tahdzibus Sunan pada hadis nombor 2044, hadis ni kontradiktif dalam hal sanadnya, bertentangan, dan juga tentang nama sahabat yang meriwayatkannya. Ada yang mengatakan Basrah, ada yang mengatakan Nadrah, ada yang mengatakan Nadlah, ada yang mengatakan Busrah, ada yang mengatakan Nadrah bin Aksam Al-Khuzai, ada yang mengatakan Al-Ansari. Sebagian mereka mengatakan dia adalah Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Dia yang mengatakan ini keliru, keliru ni salah lah. Ada yang mengatakan Basrah ini majhul, tak diketahui. Hadis ini juga mempunyai cacat yang aneh, iaitu diriwayat oleh Ibnu Jurayj daripada Safwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Musayyab, dari seorang laki-laki Al-Ansar, sedangkan Ibnu Jurayj tidak mendengar daripada Safwan. Hadis dhaif. Okay? Tapi dia sebenarnya meriwayatkannya daripada Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami dari Safwan. Sedang Ibrahim ini ditinggalkan hadisnya, yang matrukul hadis. Hadis dia tak boleh diterima. Hadis ditinggalkan oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in.
Abdullah bin Mubarak, dan 2 orang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi. Serta selain mereka, Malik bin Anas ditanya tentangnya, apakah dia thiqah? Dia menjawab tidak. Dan tidak dalam agamanya, dia mempunyai cacat lain. Yang hadis ini sudah ma'ruf diriwayatkan secara mursal daripada Sa'id bin Musayyab dari Nabi SAW. Demikian diriwayatkan oleh Qatadah, Yazid bin Nu'aim bin Atha' al-Khurasani, yang mereka semua meriwayatkan daripada Sa'id daripada Nabi SAW. Kedua cacat ini disebutkan oleh Abul Haq al-Shibli. Kemudian berkata riwayat yang mursal ini lebih sahih. Al-Khattabi berkata, aku tidak mengetahui ada seorang fuqaha pun yang berpendapat seperti kandungannya. Kan, hadis ini tak diterima pakai. Dan dia adalah hadis mursal, dan aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang berselisih bahawa anak zina adalah orang yang merdeka. Kalau ibunya adalah perempuan merdeka, maka bagaimana bisa dijadikan sebagai hamba? Ya, hadis tak sahih lah. Itu maksudnya. Kemudian hukum ini berisi keterangan akan batalnya pernikahan wanita yang hamil akibat perzinaan. Maknanya nikah perempuan hamil akibat perzinaan ni tak sah. Tapi orang kita kan, ya, orang kita, dia nak tutup malu. Budak perempuan tu hamil dengan sebab berzina, jadi dia pergi kahwin juga dengan, tak kisahlah dengan siapa-siapa pun. Nikah tu adalah nikah yang batil. Batil ni batal, pernikahan wanita yang hamil akibat perzinaan. Ini adalah pendapat para ulama Madinah, Imam Ahmad dan majoriti fuqaha juga menunjukkan wajibnya penyerahan mahar yang telah disebutkan. Walaupun pada pernikahan yang rosak, yang fasid, nikah tak sah tapi mahar kena bayar juga. Pendapat pertama inilah pendapat yang paling benar daripada 3 pendapat yang ada. Pendapat kedua, wajib menyerahkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepadan dengannya. Dan inilah pendapat Syafi'i. Pendapat ketiga, wajib menyerahkan mahar paling kecil di antara keduanya. Keputusan ini juga berisi keterangan bahawa anak wanita itu adalah budak bagi suaminya, hamba lah. Ada yang mengatakan tak kala dia adalah anak zina yang tidak mempunyai bapa, lalu ibunya telah menipu suaminya itu dengan dirinya, dan dia telah berhutang kerana mengambil mahar daripada suaminya, maka dia harus menjadikan anaknya sebagai pelayan bagi suaminya, hamba lah. Dan suami menjadikan anak wanita itu menempati posisi budak. Bukan berarti si suami menjadikan anak itu sebagai budak yang sebenarnya. Budak ni hamba lah. Dia adalah orang yang merdeka kerana mengikuti ibunya yang merdeka. Penjelasan ini memiliki kandungan kemungkinan diterima. Ada juga kemungkinan kalau si suami menjadikan anak tersebut sebagai budak, yakni hamba, kerana hukuman bagi ibunya atas perzinaannya dan perbuatannya menipu suaminya. Dan ini khusus bagi Nabi SAW dan khusus pada anak tersebut, tidak mencakup anak zina lainnya. Ada juga berkemungkinan kalau hukum ini sudah dihapus. Sebagian mengatakan dahulu di awal Islam orang yang merdeka dijadikan budak kerana hutang. Ini maknanya di awal-awal Islam lah. Yang ni kalau tidak boleh nak melunasi hutangnya dan dia jadi hamba lah. Dan atas dasar ini difahami perbuatan Nabi SAW menjual suraq kerana hutangnya. Wallahu a'lam. Inilah dia. Dia khilaf dia, berlaku perselisihan sah ke tak sah nikah wanita yang hamil tadi kan. Jadi majoritinya kata tidak sah lah. Tapi orang Melayu kita buat kerja ni kan, dia kahwin kan budak zina tu kan. Kemudian fasal hukum beliau SAW mengenai syarat-syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam nikah. Dalam as-sahihain dan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada beliau SAW, sabdanya,
in ahaq syuruti an tuwaffau mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian tunaikan adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan wanita. Dalam riwayat keduanya juga daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litastafrigha sahfataha wa litankiha fa innama laha ma qudira laha. Kata Nabi SAW, seorang wanita tidak boleh meminta diceraikan madunya, saudarinya madunya lah, untuk mengosongkan isi piringnya, nak monopoli semua tadi supaya apa? Hak bagi dua dia jadi satu ya. Jadi maknanya suami dia terpaksa kalau ada 1,000 bagi dua, 500 ke apa ke, dia kena bagi. Jadi dia nak monopoli semua, maka dia suruh suami dia ceraikan madu dia. Nabi kita tak boleh, haram lah. Akan tetapi hendaknya dia menikah, kerana dia hanya akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Dia. Masih dalam riwayat keduanya bahawa beliau melarang seorang wanita mempersyaratkan ketika akan menikah agar calon suaminya menceraikan saudari, yakni madunya, calon madu dia. Ini juga haram. Kan? Haram bagi wanita tu disuruh lelaki tu ceraikan isteri dia kerana kahwin dengan dia. Dalam Musnad Ahmad daripada beliau SAW, Nabi kata, la yahillu an tunkaha imra'atun bi talaqi ukhra. Tidak halal seorang wanita dinikahi dengan syarat dia harus menceraikan wanita lainnya. Tak boleh. Jadi hukum ni berisi kewajipan memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam akad. Kalau syarat-syarat tersebut tidak berisi perubahan terhadap hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Telah disepakati akan wajibnya menyegerakan pembayaran mahar. Ini ulama sepakat, wajib disegera bayar. Okay? Atau mengundurkannya tapi dengan adanya barang jaminan dan yang semacamnya. Juga menunjukkan tidak boleh memenuhi syarat seperti tidak boleh bercampur, tidak memberi nafkah, dan tidak membayar mahar dan yang semacamnya. Hanya saja terjadi perselisihan tentang persyaratan harus menetap di daerah isteri. Ini ulama khilaf lah. Kan? Saya kalau kahwin saya kena duduk sini. Atau harus yang mesti tinggal di rumah isteri. Tidak boleh mengambil wanita, budak dia tak boleh mengambil hamba daripada wanita. Dan tidak boleh berpoligami. Ini khilaf antara ulama. Ahmad dan selainnya mewajibkan untuk memenuhi syarat ini. Imam Ahmad kata wajib lah. Kan, kalau dia bagi syarat ni setuju, wajib kena patuhi. Kata Imam Ahmad. Dan selainnya. Sehingga kapan? Sehingga bila sang suami tidak memenuhinya, maka wanita itu boleh membatalkan pernikahannya. Menurut Imam Ahmad boleh fasakh. Kan? Isteri dia boleh fasakh. Kemudian terjadi juga perselisihan mengenai persyaratan. Harus perawan anak darah. Kan? Nasabnya mesti baik, cantik dan selamat daripada cacat yang tidak membatalkan pernikahan. Apakah tidak terpenuhinya syarat-syarat ini bisa membatalkan pernikahan? Ada 3 pendapat pula. Khilaf lagi. Dan pendapat yang ketiga adalah nikahnya batal atau tidak terpenuhi syarat nasab sahaja. Maksud kata tengok, kita keturunan dia keturunan orang Arab ke apa-apa, tiba-tiba keturunan Melayu Jawa. Kan? Jadi maknanya dia jadi batal. Gitu. Apapun cerita ni cerita khilaf di antara ulama bab fiqh ni. Ulama masing-masing beristihad mengeluarkan pendapat dengan hujah masing-masing lah. Begitu. Kebatilan persyaratan seorang perempuan agar menceraikan madunya, calon madunya, batil. Ini batil. Salah. Hukum beliau sallallahu alaihi wasallam mengandung keterangan batalnya persyaratan seorang wanita yang mempersyaratkan
harus, yakni mesti menceraikan saudarinya, yakni calon madunya, dan bahawa tidak wajib memenuhi syarat tersebut. Tak wajib pun suami nak penuhi syarat tersebut. Kalau ada yang mengatakan apa perbezaan antara syarat ini dengan syarat calon suaminya tidak boleh berpoligami, sehingga kalian mengesahkan syarat ini kan tidak berpoligami dan menghukum batal syarat menceraikan madunya. Macam mana nak jawab ni? Maka dikatakan, kita jawapan dia kata perbezaan antara keduanya adalah bahawa dalam persyaratan harus menceraikan isterinya akan melahirkan kemudaratan kepada isteri tersebut. Harusnya mesti kan. Dia buat syarat mesti cerai madu dia. Jadi mana kalau dia buat macam tu, maka jadi mudarat lah pada madu dia. Menyakiti hatinya, menghancurkan bangunan rumah tangganya, dan menjadi bahan tertawaan orang-orang yang tak senang padanya. Dan semua kemudaratan ini tidak akan lahir pada persyaratan tidak boleh berpoligami dan menikahi wanita lainnya. Naslah membezakan antara keduanya sehingga mengkiaskan salah satunya kepada yang lainnya adalah kias analogi yang rosak lah. Macam Ali bin Abi Talib lah radhiyallahu anhu, dia nak kahwin dengan anak perempuan Abu Jahal. Jadi maknanya Nabi bagi syarat kalau nak kahwin dengan anak perempuan Abu Jahal, ceraikan Fatimah. Nabi suruh ceraikan Fatimah kan. Jadi maknanya masa Fatimah hidup, Ali tak kahwin dengan siapa-siapa lah. Bila Fatimah dah meninggal, barulah dia kahwin dengan orang lain lah. Begitu. Radhiyallahu anhu. Faslun, hukum beliau Islam dalam pernikahan syigar, muhallil dan mut'ah. Pernikahan orang yang ihram dan menikahi penzina. Banyak hukum ni. Okey, larangan nikah syigar. Nikah syigar ni apa pula? Nikah syigar ni kan. Adapun syigar, larangannya telah disah dinukil dari beliau SAW dalam hadis Ibn Umar, Abu Hurairah dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Dalam Sahih Muslim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma dinisbahkan kepada Nabi SAW, la syigar fil Islam, tidak ada nikah syigar dalam Islam. Apa dia nikah syigar? Macam dia kata bawah tu. Dalam hadis Ibn Umar disebutkan syigar adalah seorang lelaki menikahkan putrinya dengan syarat calon menantunya itu menikahkan putrinya dengan dirinya dan tidak ada mahar di antara keduanya. Gitu. Tak ada mahar. Macam ni. Maksud dia apa? Maksud dia saya, contohnya bagi contoh saya lah kan, saya nak kahwinkan si fulan dengan anak perempuan saya, tapi dengan syarat si fulan kahwinkan saya dengan anak perempuan dia. Itu syigar. Itu nikah syigar. Jadi pangkah X kan. Maknanya dia ni ada anak perempuan, dia ni pun ada anak perempuan. Dia kata kat kawan lelaki-lelaki tu, dia kata okey, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku dengan syarat kau nikahkan aku dengan anak perempuan kau. Kan? Itu nikah syigar. Nabi kata la syigara fil Islam. Tidak ada nikah syigar dalam Islam. Dan tak ada mahar. Mahar tak ada. Dalam hadis Abu Hurairah, syigar adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lainnya, nikahkanlah putrimu dengan aku dan aku akan nikahkan putriku denganmu. Atau nikahkanlah saudarimu, kakakmu ataupun adik perempuanmu dengan aku dan aku akan nikahkan adik perempuanku ataupun kakakku dengan kamu. Nikah syigar. Okey. Dalam hadis Muawiyah, sesungguhnya Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas
menikahkan Abdul Rahman bin Al-Hakam dengan putrinya. Okay? Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas dia kahwinkan Abdul Rahman bin Al-Hakam dengan anak perempuan dia. Dan Abdul Rahman menikahkan Al-Abbas dengan putri dia. Lalu keduanya menetapkan pertukaran itu sebagai mahar. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Marwan yang berisi perintah untuk memisahkan antara keduanya, dan dia berkata inilah syiar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para fuqaha berbeza pendapat dalam masalah ini. Imam Ahmad berkata syiar yang batil adalah seorang menikahkan wanita dalam perwaliannya dengan orang lain, lalu orang lain juga menikahkan wanita dalam perwaliannya dengannya, dan tidak ada mahar di antara keduanya. Tapi kalau mereka menyebutkan mahar, maka akad yang seperti ini sah menurut beliau. Ini Imam Ahmad kata sah kalau disebut mahar. Berdasarkan hadis Muawiyah, Abu Barakat, Ibn Taymiyah dan selainnya di antara ulama yang sependapat dengan Imam Ahmad berkata, kalau mereka menyebutkan mahar dan di samping mahar itu mereka juga mengatakan kemaluan salah seorang dari wanita ini adalah mahar bagi yang lainnya, maka akad ini tidak sah lah. Tidak sah. Tapi kalau mereka tidak mengatakannya, maka sah. Itu. Baik. Faktor yang menjadi sebab larangan nikah syiar ni. Pasal apa nikah syiar ni terlarang? Sebab apa? Dia kata sini para ulama berbeza pendapat mengenai sebab pelarangannya. Khilaf lagi. Ada yang mengatakan kerana menjadikan masing-masing daripada kedua akad ini menjadi syarat bagi yang lainnya. Okey. Masing-masing ada syarat. Kau ni bagi syarat, kau ni bagi syarat. Ada yang mengatakan kerana persekutuan dalam hal kemaluan. Dan menjadikan kemaluan masing-masing daripada kedua wanita itu sebagai mahar bagi yang lainnya. Gitu. Padahal mahar itu tidak bisa dimanfaatkan oleh kedua wanita itu, sehingga manfaat mahar itu tidak kembali kepada keduanya. Dia kata okey, mas penghalalan mas kahwin dia ni apabila aku halalkan kepada engkau kemaluannya. Jadi mana mas kahwin itu tak kembali manfaat kepada wanita tersebut. Itu yang tak boleh tu. Bahkan manfaat mahar kembali kepada sang wali, iaitu dia memiliki kemaluan isterinya kerana dia menyerahkan kemaluan anak dalam perwaliannya kepada orang lain. Dia yang dapat manfaat daripada mahar tu, bukan anak dia. Ini adalah kezaliman kepada kedua wanita ini dan menghilangkan pernikahan mereka daripada mahar yang bisa mereka manfaatkan. Faktor inilah yang sesuai dengan maknanya dari segi bahasa Arab. Kalau mereka mengatakan baladun saghirun min amirin, yakni negeri yang baladun saghirun, kan? Baladun saghirun dari min amirin, yakni negeri yang kosong daripada min amirin, daripada pemimpin, atau darun saghiratun min ahliha, yakni pemukiman yang kosong daripada penghuninya. Begitu juga beliau berkata, begitu pula perkataan mereka syaghar al-qalb, yakni anjing itu mengangkat satu kakinya dan mengosongkan tempatnya. Oleh kerana itu, kalau mereka menyebutkan mahar bersamaan dengan akad, maka hilanglah hal yang terlarang itu. Dia bersebut mahar sekali tak apalah. Dan tidak ada masalah yang tersisa kecuali persyaratan masing-masing dari keduanya kepada yang lainnya dengan sebuah syarat yang tidak menyebabkan rosaknya akad. Inilah yang disebutkan secara tekstual daripada Imam Ahmad. Dia jelas. Adapun bagi yang membezakan keduanya, maka dia berkata, kalau bersamaan dengan penyebutan mahar, mereka juga berkata kemaluan masing-masing daripada kedua wanita ini adalah mahar bagi yang lainnya, maka akadnya rosak. Tak sah akad dia macam tu. Kerana mahar itu tidak kembali manfaat dia kepada si wanita, sementara kemaluannya menjadi milik orang yang tidak berhak. Tapi kalau mereka tidak mengatakan itu, maka akadnya sah. Hanya saja yang ada dalam kaedah dasar mazhabnya adalah kapan, yang ni bila mereka membuat akad di atas hal itu,
sampai walaupun mereka tidak mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka, maka akadnya tetap tidak sah. Tu dia. Kalau daripada awal dia buat perjanjian macam tu, tidak sah akad dia. Kerana yang dijadikan pegangan adalah maksud-maksud dalam suatu akad dan sesuatu yang dipersyaratkan menurut huruf, yang adat kebiasaan. Sama hukumnya dengan dipersyaratkan dengan pengucapan, maka batallah akad dengan syarat tersebut serta kesefahaman atasnya dan niat terhadapnya. Apabila disebutkan mahar yang sesuai bagi wanita sepertinya, maka akadnya sah. Bila disebutkan mahar tu yang sesuai bagi dia, seperti wanita yang sepertinya, akad dia sah. Sebut mahar. Dari sini tampaklah hikmah pelarangan dan hadis-hadis dalam masalah ini dapat disatukan, dipadukan, dikombinkan. Itu maksud dia. Cerita yang macam ni kita tengok tak berlaku dalam masyarakat kita, sangat jarang berlaku kan. Berlaku perjanjian antara dua orang, dia kata okey, kau kahwin aku dengan anak kau, ataupun kau kahwin aku dengan adik perempuan kau, aku kahwinkan kau dengan adik perempuan aku. Ni maknanya hampir tak berlaku lah dalam masyarakat kita kan. Hampir tak berlaku itu. Tapi dari sudut hukum dia adalah penjelasan dia. Dari sudut keberlakuan tu tak berlaku lah. Okey, faslun, nikah tahlil pula. Nikah tahlil ni macam mana? Nikah tahlil. Okey, kita tengok apa dia nikah tahlil ni. Adapun nikah muhallil, nikah untuk menghalalkan perempuan ditalak 3 kembali kepada mantan suaminya, Cina buta. Ni lagi dalam bahasa kita panggil Cina buta ni. Cina juga, Cina buta juga dapat nama kan. Ni. Baik. Maka dalam Al-Musnad dan Sunan At-Tirmizi disebutkan daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah SAW melaknat muhallil, kan, orang yang menghalalkan. Maksudnya supaya bekas suami dia tadi pergi kahwin dengan seorang-seorang, kemudian dengan satu orang, kemudian bersetubuh dengan orang tersebut, kemudian orang tu kena ceraikan isteri dia, nanti ambil iddah, kan, dia nak kahwin balik. Yang pertama tadi nak kahwin balik dengan isteri, bekas isteri dia. Ni dia ambil orang tengah lah. Muhallil ni orang tengah, Cina buta, kan, Cina buta. Dan muhallal lahu, al-muhallal lahu Cina buta. Muhallil ni orang yang buat, yang upah tu lah. Mana dia? At-Tirmizi berkata ia adalah hadis yang hasan sahih dari Al-Musnad. Dalam Al-Musnad pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Allah laknat al-muhallil yang menghalalkan dan muhallal yang dihalalkan untuknya. Sanadnya hasan. Itu dia. Disebutkan juga dalam Al-Musnad daripada Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, sama sepertinya. Dalam Sunan Ibnu Majah daripada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku khabarkan kepada kalian tentang kambing yang dipinjamkan? Dia panggil at-taisu al-musta'ar, kambing jantan pinjam. Ini dah Cina buta ni. Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, dia adalah al-muhallil yang menghalalkan. Allah melaknat al-muhallil yang menghalalkan dan al-muhallal lahu yang dihalalkan untuknya. Dua-dua kena laknat. Yang pergi upah orang untuk buat Cina buta dengan bekas bini dia pun kena laknat. Dia yang pergi buat sendiri pun dia kena laknat juga. Dua-dua kena laknat. Ni Allah laknat. Cina buta cerai 3 kali lah. Kan? Siapa suruh bercerai? Itu. Jadi dia jadi maknanya gila talak lah kan. Kemudian laknat ini bisa saja dalam konteks khabar daripada Allah Ta'ala, maka ia adalah khabar yang benar. Dan bisa juga dalam konteks doa, dan dia adalah doa yang pasti dimakbulkan. Maka hal ini menunjukkan bahawa perbuatan itu termasuk dosa-dosa besar yang terlaknat pelakunya. Itu dia.
Tidak ada perbezaan menurut para ulama Madinah, ahli hadis dan fuqaha mereka antara antara persyaratan hal itu dengan ucapan atau dengan kesefahaman atau maksud yang diketahui bersama. Sebab menurut mereka hal yang dijadikan pegangan dalam suatu akad transaksi adalah maksudnya. Itu yang jadi pegangan tu. Dan amal-amal itu yang ditentukan oleh niatnya. Syarat yang telah menjadi kesepahaman dua pihak yang melakukan akad sama seperti yang dilafazkan oleh keduanya. Sebab ini maksud daripada lafaz bukanlah bentuknya. Lafaz ni bukan maksud bentuk dia, tetapi indikasi. Indikasinya terhadap suatu makna. Maka jika telah tampak makna dan maksud, bentuk lafaznya tidak lagi dijadikan sebagai pegangan. Kerana lafaz hanyalah sesuatu yang menjadi perantara, sarana, sementara tujuannya telah didapatkan, maka hukum-hukum dibangun di atas makna-makna tersebut. Ini dia. Ya. Jadi insya-Allah kita sampai di sinilah bacaan kita tentang buku ni. InsyaAllah kalau siapa tak faham nanti bolehlah mesej ke WhatsApp lah. InsyaAllah kita jelaskan dalam WhatsApp lah, insyaAllah. Ya. Kalau tak faham lah, tapi insyaAllah boleh faham kot. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.